Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Pihak berkuasa akan menjalankan siasatan terhadap majikan yang membawa masuk pendatang tanpa izin untuk bekerja di Sarawak, kata Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Uga Embas. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, tindakan majikan yang tidak bertanggungjawab itu boleh menjejaskan kesihatan rakyat Sarawak, terutama dalam situasi negeri itu yang berdepan ancaman pandemik COVID-19. Misalnya, kita melihat satu kes di Sibu, di mana 4 parti yang didapati positif lari. Kita tak tahu mana dia sekarang, ada cerita dia telah ditangkap di sebelah sana. Tetapi dari Sibu pergi ke Serian atau Bedok, mesti dia menggunakan transport, bas ke apakah, dan inilah boleh menyebabkan berjangkitnya penyakit COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak akan mengeluarkan pemberitahuan dan lokasi lawatan kes positif COVID-19 mulai 6 Januari. Kata Timbalan Ketua Menteri yang juga Pengerusi Jawatan Kuasa JPBNS, Dato' Amar Douglas Uga Embas. Pihaknya sebelum ini hanya mengeluarkan pemakluman secara umum tanpa tarikh dan waktu. Ujar beliau, pihaknya telah berbincang secara panjang lebar mengenai perkara ini dan mengambil keputusan tersebut atas sasaran Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kuhian. Justru dengan pemberitahuan itu nanti akan mengandungi maklumat tarikh dan waktu kes ke lokasi berkenaan secara tepat dan dikesan melalui aplikasi. Ini memang mungkin dianggap sebagai sensitif, tetapi kita melihat berarti apa diamalkan oleh negara Singapura. Jadi dengan pemberitahuan sebagian, maka rakyat umum mungkin dia merasakan dia ada di tempat itu pada tarikh dan masa yang telah diumumkan, dan kita minta mereka ini pergi berbuat saringan. Angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini melepasi 1.86 juta kes. Berdasarkan data Johns Hopkins University Amerika Syarikat, kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 356,000 kes. Ini diikuti Brazil, India dan Meksiko yang merekodkan lebih 100,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 50,000 kes termasuk United Kingdom, Itali, Prancis, Rusia, Iran dan Spanyol. Manakala negara yang merekodkan antara 30,000 sehingga 50,000 kes kematian ialah Colombia, Argentina, Peru, Jerman dan Afrika Selatan. Poland, Indonesia dan Turki pula mencatatkan lebih 20,000 angka korban. Kebanyakan negara lain merekodkan angka korban di bawah 20,000 kes. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Jabatan Kerja Raya JKR Miri telah mengambil tindakan segera dengan membina benteng bagi mengelak hakisan di Pantai Lutong. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Sin berkata, tindakan kecemasan ini dilakukan untuk mengatasi kesan hakisan Pantai Lutong yang agak serius. Katanya, bagi langkah jangka masa panjang dicadangkan projek struktur kawalan hakisan pantai atau rock revetment yang kini dalam proses kajian. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di Pantai Lutong, Miri pada Selasa.
Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman tidak pernah mengeluarkan notis mengenai tindakan saman ke atas penumpang kenderaan yang tidak memakai tali pinggang keleda di belakang. Jelas beliau JSPT tidak pernah mengeluarkan kenyataan tersebut, malah tidak mengeluarkan denda RM300 dan RM600 kepada pesalah. Justru beliau meminta orang ramai agar menghentikan sebarang penyebaran mesej tidak benar sebelum dikongsikan di laman sosial dan sebagainya. Sementara itu, JSPT menasihati semua pengguna jalan raya agar sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas demi menjamin keselamatan semua pihak. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak memberi amaran kepada orang ramai membatalkan niat untuk pergi ke laut. Ini susulan cuaca yang kerap hujan dan menyebabkan air pasang besar. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus menggesa komuniti maritim khasnya agar mengurangkan aktiviti di laut. Jelas beliau lagi, sekiranya keadaan mendesak untuk ke laut, keselamatan perlu diutamakan dengan sentiasa memakai jaket keselamatan. Sementara itu, katanya pihak Maritime Rescue Subcenter MRSC Kuching telah mengkoordinasikan 2 operasi cari lamat bersama beberapa agensi kerajaan di 2 lokasi berbeza, iaitu di Santubong Kuching dan Kuala Serupai Bintulu. Katanya lagi, op cari lamat di Santubong telah memasuki hari kedua, manakala op cari lamat di Kuala Serupai Bintulu telah memasuki hari kelima. Situasi semasa op cari lamat Santubong dalam usaha mencari Samsudin Beden pada Selasa melibatkan 80 orang pegawai dan anggota termasuk penduduk kampung. Bagi perkembangan untuk op cari lamat di Kuala Serupai Bintulu dalam usaha mencari Muhammad Ainul Hadian pula, pihak APMM meneruskan pencarian dengan keluasan 95.7 batu nautika persegi di laut setelah tidak menemui sebarang petunjuk baru pada Isnin. Saya pasti akan dihantui kejadian ini seumur hidup jika saya tidak mencuba. Itu kata Awang Muhammad Nur, salah seorang daripada antara terawal cuba memberi bantuan kepada mangsa tragedi di pangkalan feri Triso Jumaat lalu. Bagaimanapun niat murni Awang Muhammad dan beberapa individu lain tidak kesampaian apabila semua mangsa dalam kejadian tersebut terkorban. Saya sebenarnya bagus nanti. Bila kita menolong orang, kita rasa kita siasa bersalah lagi. Baru kita dah nolong. Jabatan saya nolong. Yang paling menghantui, yang akan menghantui lagi. Kita si nolong, semua nolong. Dah kan kita dah usaha. Benda yang dah macam ni ya pada. Benda kita ada di keadaan macam ni anak, kita nandah aja. Lagi dah salah. Bagi kami, kita dah nolong, kita dah usaha. Awang Muhammad ditemui selepas menjadi tetamu program Sejahtera Asia terbitan TVS pada Selasa. Beliau yang berkhidmat dengan Jabatan Laut Malaysia Sarawak berkata niatnya pada ketika itu hanya mahu menyelamatkan mangsa tanpa terlalu memikirkan bahaya di depan. Bagaimanapun beliau menasihatkan orang ramai yang ingin membantu mereka dalam kesusahan supaya sedar dengan kemampuan masing-masing. Ya perlu juga sebenarnya tapi bila kita berani untuk efeknya untuk kebaikan, contohnya kita berani pun kita nolong, kita siap dia benang, kita nolong juga adakah efek kata orang lain lagi. Jadi kita berani perlu juga, kemahiran pun perlu juga. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Connie Grace, salam hormat dan sayu kenep.